Bawakan satu ruangan wawancara ni pagi ni. Ya, betul. Kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei. Dan Alhamdulillah di sebelah pagi ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Tuan Haji Abdul Rajid ya kerana bersedia bersama kita pada pagi ini untuk memberikan sedikit penerangan mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei ini ya. Jadi sebelum kita panjang lebar lagi mengetahui mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei ini, apa kata kita saksikan bersama ya satu paparan video mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei ini. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتلتشي يا حامل القرآن. Ya, Alhamdulillah Hauda, itu dia baru saja kita saksikan bersama paparan tutorial bagi aplikasi Mushaf Brunei yang telah pun dicipta oleh Kementerian Al-Ehwal Ukama. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit mengenai dengan aplikasi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita berada bulan Ramadan, sesuailah kita bercerita mengenai dengan Al-Quran. Jadi bulan yang penuh keberkatan. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat kita imbas terlebih dahulu penerbitan Mushaf Brunei Darussalam yang bermula pada tahun 1992, iaitu setelah itu timbul lagi ataupun terbit lagi Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya pada tahun 2014. Itu hasil daripada anak-anak tempatan lulusan Al-Azhar. Dalam pada itu pada tahun 2006 Mushaf Brunei Darussalam ini juga telah pun dicetak dalam ukuran yang kecil daripada yang asal, yang mana ianya bertujuan adalah untuk anak-anak kita ni yang belajar di sekolah-sekolah untuk memiliki mushaf ini untuk mereka belajar sama ada di sekolah ataupun di rumah, dan juga untuk kegunaan masyarakat Islam pada amnya. Kemudian kesinambungan daripada penerbitan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya, iaitu edisi lengkap 30 juz pada tahun 2014, maka pada waktu itulah aplikasi Mushaf Brunei telah mula dirancang. Jadi alhamdulillah pada akhir tahun 2017 aplikasi Mushaf Brunei ini telah pun
mula dibina dan digerakkan ya melalui kerjasama Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, juga Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, dan juga mereka itu adalah sebagai pentasmi' dan juga pentashih, dan bahagian teknologi maklumat Kementerian Hal Agama juga adalah selaku jurukuasa projek. Jadi alhamdulillah aplikasi Mushaf Brunei ini telah dilancarkan di akhir tahun 2018 yang lalu pada fasa pertama. Ya, itulah maklumat awalnya mengenai dengan Mushaf. Baik, alhamdulillah ya. Jadi maksudnya aplikasi ini sudah pun mula boleh didapati ya oleh pengguna-pengguna ataupun orang ramai ya. Lebih-lebih lagi orang-orang kita ni pada penghujung bulan Disember ya tahun 2018. Jadi ingin kita ketahui ni tuan ya, apa sebenarnya objektif pembinaan aplikasi Mushaf Brunei? Ya. Tentulah ada objektif dan sasaran kita ni untuk membina aplikasi ini, itu sebagai satu langkah ya untuk memudahkan orang ramai membaca Al-Quran, memahami dan mendalami isi kandungan Al-Quran melalui terjemahan Al-Quran yang boleh dimuat turun dengan mudah sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, serta untuk menjadikan sebagai rujukan yang sahih yang boleh digunakan pakai oleh umat Islam di negara ini khususnya dan di seluruh dunia amnya. Baik, Yang Mulia Ustaz, kalau tadi kita baru saja melihat ya antara pengisian dalam aplikasi Mushaf Brunei. Jadi mungkin boleh Yang Mulia Ustaz kongsikan sedikitlah apakah antara pengisian aplikasi mudah alih Mushaf Brunei ini? Ya, ini soalan yang penting sekali kerana perisian itu disitulah kita melihat apa pentingnya aplikasi ini. Jadi ia sebenarnya adalah aplikasi yang kita katakan mudah alih ini yang mengikuti perubahan semasa, iaitu peralihan daripada cetakan kepada digital, yang mana aplikasi Mushaf Brunei ini mengandungi yang pertama iaitu mengandungi paparan Mushaf Brunei Darussalam yang berkulit hijau seperti mana yang ada sini. Ada Quran yang ada di rumah, mungkin di pejabat dan di mana-mana kita sudah mengetahui Quran yang berwarna hijau Mushaf Brunei Darussalam itu dimasukkan di dalam aplikasi ini. Kemudian kita juga ada paparan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya yang seperti mana di di dalam yang tebal yang 2014 telah diterbitkan, dan yang satu lagi ini belum terbitlah, ini yang penting, iaitu paparan tutorial bacaan, itu untuk memudahkan para pengguna yang berkeinginan untuk belajar Al-Quran melalui kod warna pada huruf-huruf dan tanda-tanda baris, tetapi walaupun ada tanda-tanda, ada color, ada warna, ia tidak mengurangi ataupun menambah kaedah penulisan rasam Uthmani yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi dengan adanya kod-kod warna ini mudah dikenali, maka tanda-tanda baris ini ditambah lagi untuk ia berfungsi supaya dapat kita bunyikan kalimah-kalimah itu dengan betul dan sahih. Kita boleh beri contoh di sini. Ya. Kalau dilihat contoh di dalam paparan tutorial ini, yaitu kalau salah satunya ialah kita lihat surah Al-Alaq. Contoh di sana ada ayat yang berbunyi. Ya, kita saksikan ya di kaca televisyen pada ketika ini. Surah Al-Alaq ayat 1. Baik. Jadi di sana ada Iqra, memula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Tentulah kita sebagai sudah biasa mendengar kalimah Iqra'an dalam Al-Quran. Tapi kalau orang yang baru belajar, tentulah dia akan belum tahu macam mana untuk membunyikan huruf hamzah yang mula-mula itu, kerana dalam rasam Uthmani ataupun Quran yang kita baca yang standard biasa di mana-mana, dia akan tidak ada baris. Tidak ada baris di tanda di sana. Tapi
dengan adanya tutorial bacaan yang kita adakan ini, paparan yang disediakan ini, maka di sana sesiapa yang mungkin belum mengetahui macam mana membunyikan huruf tersebut, ada tanda ditambah di dalam kotak merah, di baris di bawahnya, maka di atas itulah hamzatul wasl dipanggilnya dalam istilah tajwid, itu hamzah al-wasl yang ada huruf sad di atas alif, itu dinamakan hamzah wasl. Untuk membunyikan perlulah ada bunyinya. Jadi bunyinya ialah iqra. Sebenarnya ada lagi kaedah-kaedahnya yang lebih mendalam untuk dipelajari. Seperti contoh apabila huruf yang ketiga baris atas atau baris bawah, kalau kita lihat di sini dalam paparan, huruf ketiga itu huruf ra. Huruf ra itu baris atas, maka kita akan bunyikan dia di huruf pertama itu huruf kasrah ataupun baris bawah, jadi membunyikan dia iqra. Ini salah satu contoh. Kalau kita lihat lagi contoh yang lain, mungkin kalau kita pun biasa sudah membaca surah Yasin umpamanya, dalam surah Yasin itu pun ada juga kita tetap akan mendapati seperti ini, kalimah yang berbentuk hamzatul wasli tidak dibariskan. Contohnya seperti dalam surah Yasin, ittabi'u, contohnya dalam sana ada ittabi'u. Kalau ada mungkin yang belum mempelajari ataupun membaca sendiri-sendiri tanpa berguru, ia akan mungkin ragu-ragu untuk membaca. Adakah ittabi'u, adakah attabi'u? Maka insya-Allah dengan adanya tutorial ini dapat membantu kepada masyarakat kita ni untuk belajar Al-Quran dan seterusnya. Memanglah di paparan ini disediakan untuk masyarakat kita ni, masyarakat Melayu, masyarakat yang bukan berbahasa Arab. Jadi keistimewaannya itulah kita ni bina tutorial ini tadi dalam aplikasi Mushaf. Dalam aplikasi Mushaf Darussalam. Baik, alhamdulillah ya. Dipahamkan juga di dalam aplikasi tersebut ada 8 kod warna tajwid ni. Mungkin boleh menerangkan kepada kami lah ya, mengenai dengan 8 kod warna tajwid ini, tuan. Okey. Alhamdulillah, sebenarnya warna kod warna ini alhamdulillah kita pilih juga adalah berdasarkan apa yang untuk senang kepada mudah kepada pengguna. Jadi tutorial bacaan ini mengandungi 8 kod warna. Yang pertama iaitu ada warna coklat ya, coklat. Warna coklat ini kita berikan sana 6 harakat. Jadi kita tidak sebut di sana umpamanya ia mad hukum-hukum mad lah, dari hukum mad apa tu yang mad silah tawilah umpamanya dan sebagainya, tetapi kita umumkan saja 6 harakat. Jadi bila kita berjumpa dengan kod warna itu pada huruf-huruf tersebut, maka ia dibaca dengan 6 harakat. Ya, dipanjangkan. Begitulah seterusnya, ada 4 atau 5 harakat. Kita ada mad lagi di sana. Kalau 6 harakat tadi mad lazim, seperti apa betulkan, mad lazim tentulah 6 harakat, tidak kurang. Jadi kalau yang 4 dan 5 ini adalah mad muttasil, mungkin mad apa lagi, banyaklah dalam hukum-hukum tajwid, munfasil dan sebagainya. Begitu juga dengan warna orange, situ adalah boleh dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ini adalah istilah-istilah tajwid. Harakat itu artinya kita memanjangkan bacaan tersebut untuk membunyikannya dengan berapa kadar madnya tersebut. Seterusnya 2 harakat, kita ada warna berikutnya hijau, ikhfa, kemudian warna warna kelabu ya, ada idgham, kemudian ada huruf tani ra tafkhim tebal, biru tua. Itu pun penting kerana huruf ra ini pun perlu dipelajari lebih mendalam lagi lah, kerana ia ada cara-cara untuk membaca bila mana waktu tebal, bila mana waktu nipis. Jadi dengan adanya kod warna ini, insya-Allah sedikit sebanyak akan membantu kepada orang kita ni untuk membaca dengan lebih senang. Dan juga untuk mereka yang mungkin membuat penyelidikan dan sebagainya pun ini satu peluang yang terbaik juga. Begitu juga qalqalah, seperti lihat sana, qalqalah ini pun ada qalqalah yang panggil kubra, sughra dan sebagainya. Jadi alhamdulillah di sini juga kita beri kod warna biru muda. Itulah. Ya, sedikit sebanyak dapat membantu ya. Baik, bagaimana kalau kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan kepada anda penonton kerana tetap terus setia bersama kami di Rampai Pagi bersama dalam ruangan wawancara mengetahui lebih lanjut mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei ya. Dan tadi telah pun kita ni mendengarkan sedikit mengenai dengan perisian aplikasi tersebut ya. Dan yang menarik perhatian saya pada pagi ini adalah dengan kod-kod warna tajwid yang telah pun diterangkan oleh Yang Mulia Tuan Haji Abdul Rajid tadi ya. Ini pastinya memudahkan para pembaca untuk membaca Al-Quran ini nanti tuan ya. Ya, insya-Allah. Ya, jadi mungkin ada yang ingin ditambah mengenai dengan pembacaan Al-Quran menerusi aplikasi Mushaf Brunei ini. Jadi okey, saya terus ya. Alhamdulillah juga dengan adanya kod-kod ataupun tutorial bacaan ini untuk permulaan ini ya, untuk permulaan paparan tutorial bacaan ini hanya akan memaparkan surah-surah ataupun ayat-ayat lazim iaitu bermula dari surah Ad-Duha sehinggalah surah An-Nas ya, permulaan ini. Dan alhamdulillah kita telah buat rakaman suara qari tempatan, qari hafiz tempatan. Alhamdulillah, insya-Allah mungkin kali di awal rancangan tadi ada suara untuk didengarkan daripada qari. Ya, itulah suaranya insya-Allah di sepanjang Quran ini dienukan paparan Mushaf Brunei ini. Dan insya-Allah ianya akan disiapkan secara berperingkat hinggalah ke 30 juzuk insya-Allah. Jadi maksudnya sekarang yang mempunyai audio bacaan ini adalah bermula daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas sahaja ya. Baik. Ya. Jadi insya-Allah satu lagi untuk ingin saya kongsikan sini tambah sedikit maklumat perbandinganlah. Kalau kita lihat bahawa banyak aplikasi yang sebenarnya kita lihat di internet dan sebagainya. Mushaf tajwid ini banyak dengan color, dengan warna masing-masing mempunyai ia punya fungsi. Namun tutorial yang kita adakan ini, bacaan ini adalah untuk masyarakat kita ni, khususnya untuk dengan kita mengadakan lagi tanda-tanda yang sesuai dan mudah difahami oleh masyarakat kita ni yang ingin belajar Al-Quran. Itu yang sangat penting sekali ya. Ya, alhamdulillah. Baik Yang Mulia, Ustaz mungkin boleh dikongsikannya sebab kami percaya setiap projek yang dilaksanakan pasti ada cabaran. Jadi mungkin boleh Yang Mulia Ustaz kongsikan antara cabaran-cabaran yang telah pun dihadapi oleh pihak jawatankuasa projek. Tentunya lah projek ini ingin mengekenahkan yang terbaik, satu pasukan yang berjaya. Namun kita juga perlu melalui proses-proses penyemakan, penelitian, kemudian pentashihan supaya nanti insya-Allah agar kalamullah ini tetap terpelihara ya. Walaupun kita lihat gerak kerja ini telah tersasar sebenarnya daripada jadual asal tapi alhamdulillah jawatankuasa ini menghadapi pelbagai cabaran, antaranya pengeditan rakaman suara, kemudian proses cutting dan banyak lagi lah yang telah dihadapi. Apa yang dirasakan alhamdulillah kegigihan anak-anak muda belia kita ni, diorang juga sebagai penyemak, pentashih dari kalangan para hafiz kita ni, para hafiz yang di Institut Hafiz berganding bahu dengan ada sebuah syarikat tempatan yang juga dari kalangan belia tetap berusaha untuk yang terbaik. Tapi ada dipantau oleh ahli-ahli Al-Quran wal Qiraat dan juga pegawai yang berpengalaman dalam bidang ini. Baik ya. Jadi untuk akhirnya ni tuan, mengakhiri ruangan wawancara kita pada pagi ini, mungkin ada sedikit harapan ya daripada pihak jawatankuasa projek dalam aplikasi ini nanti dan mungkin boleh memberikan kepada orang ramai di mana boleh mendapatkan aplikasi ini. Ya. Okey, insya-Allah orang ramai boleh memuat turun aplikasi ini dalam waktu yang terdekat insya-Allah. Kita maklumkanlah melalui media sosial Pusat Dakwah Islamiah, melalui Facebook dan juga Instagram PDI _KHCU dan juga daripada lain-lain. Aplikasi ini insya-Allah akan boleh dimuat turun melalui App Store bagi pengguna iOS dan Google Play bagi pengguna Android. Jadi insya-Allah harapan kita
Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat untuk semua masyarakat dan kita semua sentiasa berdamping hampir dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ni, dan kehidupan kita ni sentiasa mendapat barakah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, jadi mudah-mudahan usaha yang murni ini ya untuk mengadakan aplikasi Mushaf Brunei ini ya dengan pelbagai pengisian yang menarik yang boleh didapati ya oleh pengguna-pengguna akan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan ya daripada orang-orang kita ni, dan kita percaya juga ya mudah-mudahan ianya akan terus berjalan dengan lancar, maksud saya ya dengan penambahbaikan lagi yang akan dilakukan di dalam aplikasi tersebut. Jadi pastikan Auda jangan lepaskan peluang ya, ikuti media sosial Pusat Dakwah Islamiah iaitu melalui Facebook dan juga Instagram di PDI_KHU. Di sana Auda boleh mengetahui perkembangan terkini lah mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei ini ya. Dan jika Auda ingin muat turunnya di App Store bagi pengguna iOS dan juga Google Play bagi pengguna Android. Ingin kita ketahui ni, apa nama aplikasi ini tadi tuan? Aplikasi Mushaf Brunei. Aplikasi Mushaf Brunei. Cukup Auda tekan nama tersebut dan cari ya di App Store ataupun Google Play untuk mendapatkan aplikasi ini. Ya, alhamdulillah. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, iaitu pengarah Pusat Dakwah Islamiah yang baru saja menjelaskan sedikit mengenai dengan aplikasi Mushaf Brunei. Apapun Yang Mulia Ustaz, ribuan terima kasih dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.